penubuhan 9 jawatankuasa pilihan khas dan kumpulan ahli Parlimen Rentas Parti APPGM serta isu tapak binaan yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP mendapat perhatian ahli Parlimen hari ini. Untuk bertindak lanjut, kita terus sahaja ke Parlimen bersama Ridwan Hussein untuk laporannya. Teruskan Ridwan. Baik, terima kasih Syaira. Kekeliruan syarikat pembinaan terhadap prosedur operasi standard SOP di tapak binaan menjadi antara punca 781 tapak binaan seluruh negara dihentikan operasinya. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Edin Shazli Shith berkata semua tapak itu diarah untuk tidak meneruskan operasi masing-masing setelah didapati tidak mematuhi SOP serta arahan yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Kegagalan mereka untuk memahami kehendak SOP itu sendiri adalah menjadi punca utama ketidakpatuhan sehingga menyebabkan berlakunya kekeliruan. Dan ini dengan itu CIDB telah mengambil beberapa pendekatan yang bersuaian, antaranya telah memberikan perincian untuk mengambil pendekatan untuk memberikan perincian butiran supaya SOP itu difahami oleh syarikat-syarikat yang berkenaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi di Dewan Rakyat pagi tadi. Jelasnya, Kementerian Kerja Raya menerusi CIDB telah melaksanakan pemeriksaan pematuhan COVID-19 di 7,704 tapak binaan seluruh negara. 6,923 tapak didapati telah mematuhi SOP sekaligus dibenarkan beroperasi. Daripada 781 tapak binaan yang tidak dibenarkan beroperasi, 4 daripadanya adalah di Sarawak. Tegasnya, mana-mana syarikat pembinaan yang ingkar SOP boleh diberikan amaran selain diarah tutup. Jawatankuasa Dewan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat hari ini bersetuju untuk mewujudkan 9 jawatankuasa pilihan khas dan kumpulan ahli Parlimen Rentas Parti APPGM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata dengan keputusan itu, 10 jawatankuasa pilihan khas sedia ada tidak akan diteruskan. 9 jawatankuasa itu adalah jawatankuasa pilihan khas kebebasan asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan, kewangan dan ekonomi, keselamatan, agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri serta pertanian dan perdagangan dalam negeri. Turut disenaraikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan, sains dan inovasi serta hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial. Peningkatan peruntukan insentif pengeluaran getah IPG sebanyak RM300 juta tahun depan tidak berkaitan dengan kenaikan harga lantai komoditi itu. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata, ia sebaliknya bertujuan untuk mengawal ketidakstabilan harga komoditi itu susulan pandemik COVID-19. Apa yang kita mohon kerajaan dan diluluskan dalam disebut dalam bajet 2-3 hari lepas sebanyak 300 juta kerana kita mengandaikan untuk tahun depan disebabkan oleh pandemik COVID-19 berpanjangan, maka tentulah harga getah dijangka juga masih lagi rendah dan kita memerlukan tambahan IPG untuk kita berikan tuntutan kepada penoreh. Katanya pertambahan peruntukan itu antara lain mempamerkan keprihatinan kerajaan terhadap pekebun getah selain peruntukan bernilai RM149 juta yang sudah dibelanjakan bagi membiayai tuntutan IPG antara Januari hingga Oktober lalu. Jelasnya, kadar tuntutan IPG yang dianggarkan antara 12 hingga 15% tahun ini bakal meningkat tinggi tahun depan. Ekoran pelaksanaan RRIM niaga secara mandatari kepada pembeli atau peraih getah mulai 1 Januari depan. Sistem itu akan memudahkan pekebun kecil apabila mereka tidak perlu menuntut IPG secara manual. Sebaliknya, insentif itu akan disalurkan terus ke dalam akaun pekebun kecil yang layak. Tambahnya lagi, penoreh getah turut digalakkan mengamalkan konsep integrasi tanaman getah dengan tanaman lain selain memperkasakan peranan koperasi sebagai usaha memelihara kebajikan golongan pekebun kecil getah. Sekian saja laporan dari Parlimen. Kita kembali bersama Syira di Sri Pentas.